أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون. صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Syada la ilaha illallah, syada Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Apa khabar tuan-tuan dan puan-puan yang Allah sekalian? Alhamdulillah kita bertemu hari ini, hari untuk kita mendalami kepada nur cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan bacaan doa yang telah pun kita belajar sebelum ini. Ada masa kita membacanya bersama dengan Ustaz Tarmizi, yes, ada masanya kita baca sendiri Ustaznya. Yes, Subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah ilmu untuk kami. Amin ya. Alhamdulillah pada hari ini kita bersua kembali dalam My Quran Time, baca faham amal. Kita ingin mendalami kepada halaman yang ke-39. Ini adalah halaman yang di hujung, ya, Ustaz, ya, di hujung-hujung juz yang kedua. Masya-Allah, ya. Dia bila berada di hujung ni Ustaz, ya, walaupun kita belum lagi habis juz yang ke-30, ya, tapi di hujung juz ini sahaja pun ia adalah ada perasaan tertentu sebenarnya, ya. Dan bila cakap tentang perasaan tertentu ini lantaran apa? Bila kita bercakap hujung juz 2 adalah hujung juz 3, 4, 5. Moga-moga Allah panjangkan usia tuan-tuan, perempuan, adik-adik yang mengikuti My Quran Time, dan moga-moga Allah izinkan kita sepanjang hidup ni paling kurang Ustaz, ya, bagi saya lah, paling kurang sekali sempat tadabbur setiap ayat. Sama Ustaz, ya. Sama Ustaz. Jadi rasa syukur sungguh ni. Betul. Alhamdulillah. Ya, jadi pasal apa? Pasal kalaulah tidak diprogramkan, ya, dia akan rasa baca je lah. Betul, kan. Betul, kadang-kadang tu surah Al-Baqarah ni kalau boleh nak tengok muka surat yang ke berapa tu. Betul Ustaz. Kalau boleh nak habis, ya. Tetapi alhamdulillah bila kita melihat satu persatu bersama dengan tuan-tuan yang sentiasa mendoakan, ya, kami juga mendoakan tuan-tuan terus istiqamah. Jom kita mulakan bacaan Ummul Quran, memulakan majlis hari ini bersama dengan Ustaz Ahmad Tarmizi. Silakan. Terima kasih Al-Fatihah Ustaz Tuan Fazrul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Sahabat-sahabat Al-Quran, para penonton yang dikasihi oleh Allah Subhanahu taala sekalian, syukur kita kepada Allah Subhanahu taala dapat kita bersua lagi. Bab kata Al-Fadhil Ustaz Fazrul tadi, kita sudah berada di akhir-akhir juzuk yang kedua. Tempoh hari kita berada di akhir-akhir juzuk 1. Kita mohon kepada Allah, ya Allah, panjangkan usia kami untuk kami terus dapat belajar Al-Quran, dan hari ini Allah Subhanahu Wa Taala panjangkan lagi usia kita. Nikmat umur yang Allah Taala pinjamkan kepada kita ni Ustaz, dapat pula kita berada di akhir-akhir juzuk yang kedua. Dalam 2 atau 3 muka surat lagi kita dah masuk juzuk yang ke-3 pula Ustaz, ya. Jadi subhanallah, seperti kata Ustaz tadi, hari demi hari kita lalui. Hari ini kita berada di muka surat 39 dah, tuan-tuan dan puan-puan. Kita belajar Al-Quran. Jadi insya-Allah permulaan ini mari kita belajar dan belajar lagi suratul Fatihah. Barangkali untuk yang kali ini Ustaz, saban hari Ustaz sebut penekanan dalam surah Al-Fatihah dari segi maknanya, memahaminya. Barangkali hari ini tuan-tuan dan puan-puan kita baca sambil kita dapat menggambarkan ataupun menghayati maksud ayatnya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Apa dia? Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Contohnya begitulah sampai ke 7 ayat itu insya-Allah. Mari kita cuba dan mari kita sama-sama baca bersama insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin.
الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, itu adalah bacaan Ummul Quran, Al-Fatihah yang kita baca sebentar tadi untuk kita memohon pada Allah Subhanahu Wa Taala agar Allah memberi hidayah kepada kita pada setiap hari, dan kita ingin membajai semangat ataupun sifat syukur. Ustaznya, semangat syukur itu lantaran bila kita berbincang pada halaman yang ke-37, 38, ini adalah satu cabaran dalam berkeluarga. Walaupun ada cabaran, mungkin bagi setengah kata saya tak pun mengalami kepada fasa ataupun perpisahan itu, tetapi kita boleh ambil pelajaran pada perkara yang amat-amat konflik pun Allah memberikan panduan. Apatah lagi kita ingin melayari bahtera keluarga, kehidupan, pasti kita inginkan yang terbaik. Dan apakah panduan daripada halaman yang ke-39 ini? Mari sama-sama kita saksikan sinopsisnya. Bermula pada ayat 238, Allah bercerita menjaga solat pada ayat 238 dan ayat 239, kemudian menyambung kembali kepada wasiat nafkah setahun bagi perempuan yang ditinggal mati suaminya, dan mut'ah bagi setiap perempuan yang ditalak. Apa maksud mut'ah? Nanti kita tengok Ustaz ya. Ini bukan yang mut'ah yang sering disalahfahami, tetapi ini mut'ah yang digunakan panduan dalam Al-Quran. Dan kemudian pada ayat 242 hingga ayat 245 itu bercerita tentang misti ataupun matinya berbagai umat akibat daripada tragedi, dan bagaimana seruan untuk kita berinfak, berinfak di hujung nanti kita akan ada kaitan dengan wang yang ada di sini, tapi wang kali ini berbeza kerana wang ini Ustaz ya ada warna merah, ada warna biru, ada warna hijau ini. Saya nak warna hijau tu. Nak hijau Ustaz ya. Nanti kita tengok macam mana, kalau lulus nanti dapat Ustaz ya. Okey. Kalau tak lulus nanti tuan-tuan yang di rumah kena cari sendirilah. Okey, baik. Jadi mari sama-sama kita mulakan bacaan Ummul Quran ataupun Ummul Quran kita dah baca. Kita nak baca ayat 238 bersama dengan tuan-tuan di rumah sehingga ayat yang ke-242. Bahagian yang pertama ini kita lihat di antara dalam fasa berkaitan dengan cerai itu ada pula hafizu ala salawatis salat. Jadi silakan Ustaz. Baik, terima kasih Al-Fadil Ustaz Fazrul. Sahabat-sahabat Al-Quran yang dikasihi Allah SWT sekalian, alhamdulillah kita nak menyambung pengajian kita, nak menyambung bacaan kita. Saya banyak dapat feedback sahabat-sahabat kita di luar sana yang rata-ratanya gembira dan sangat bersyukur kerana dapat mengisi masa dengan Al-Quran. Wah, maksudnya boleh baca, boleh ikut satu-satu ayat demi ayat, dan kalau tertinggal boleh tengok lagi pada siaran ulangan petang, boleh tak sempat petang sambung malam lagi, sambung subuh lagi pagi kan. Ada yang tu sampai ke-4 semua Ustaz. Masya-Allah. Ditunggunya dan diperhatikan. Maknanya dia bahagikan Ustaz. Untuk masa siaran langsung dia fokuskan apa dia? Masya-Allah. Petang dia fokuskan tajwid pula. Contoh. Malam dia fokuskan nota dan sebagainya. Subuh tu ataupun pagi yang pukul 6 pagi tu dia fokus secara keseluruhan dari segi taranumnya, pemahaman ayat, waqaf ibtidak sebagainya. Subhanallah. Subhanallah. Dan bila Ustaz Tirmizi Ali berkongsi baru ni, hari ini pun kita akan kongsi tentang tajwid Ustaz dengan adab. Seorang itu bila di akhirat nanti dia dinaikkan tarafnya kerana ikut pada berapa banyak betul Ustaz. Berapa banyak ayat yang dibaca ulang. Subhanallah. Jadi kalau tuan-tuan yang di rumah ulang sampai 4 kali kemudian nanti ulang lagi, dah habis 604 siri ni ulang balik. Subhanallah. Dan mungkin ada yang bertanya, tapi Quran saja ke? Tapi sebenarnya bila kita baca Quran, kita mula memahami, saya yakin tuan-tuan yang di rumah ada nilai yang baik, komitmen kita kepada kebenaran itu akan makin meningkat, dan
Allah pasti pimpin. Betul, Ustaz. Itu dia punya the power of Quran. Betul, Ustaz. Yang kita ingin mulakan pada hari ini, insya-Allah. Alhamdulillah. Betul, Ustaz. Sebab tu Nabi sebut al-mahiru bil Quran ma'as safaratil kiramil bararah. Saya yakin dan percayalah tuan-tuan dan puan-puan sahabat-sahabat Al-Quran hari ini memang dah ada yang dah boleh baca dengan baik, pasti dengan apa tu tarannumnya Ustaz, makhraj, waqaf ibtidaknya. Kerana setiap hari saban hari bersama dengan Al-Quran. Tahniah saya ucapkan. Mudah-mudahan satu hari nanti kita jumpa, Ustaz, ya. Ya, dia kalau katakan juz kedua dah nak habis ni. Kalau paling lambat pun juz ketiga kita doakan. Ya, Ustaz. Nanti tuan-tuan dah mahir, Ya. kita bolehlah semak kemahiran itu. Betul, di Ustaz. lokasi masing-masing. Ya, insya-Allah. Amin ya rabbal alamin. Okey, mari kita baca ayat 238 hingga ayat 242. Saya tertarik dengan kalimah al-wusta tu, Ustaz, Al-wusta. Jadi nanti kita nantikan apa solat wusta tu, Ustaz Fazrul akan kupaskan bersama nanti insya-Allah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير إخراج فإن خرجن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف والله عزيز حكيم وللمطلقات متاع بالمعروف حقا على المتقين كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تعقلون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim ayat 238 hingga 242 sebentar tadi memulakan perjalanan kita mengkaji pada halaman yang ke-39, di mana apabila kita merujuk balik kepada halaman 38 itu penuh dengan panduan bagaimana kalau seorang isteri balu ditinggalkan oleh suaminya, apakah perkara-perkara yang perlu menjadi peraturan, contohnya berkabung ataupun tidak keluar daripada rumah, berhias dengan minyak wangi pada 4 bulan 10 hari ya, dan beberapa panduan. Tetapi bila kita masuk pada muka surat 39 ini seperti tiba-tiba Ustaz ya, hafizu alas salawati was salatil wusta ya, jagalah peliharalah semua solat dan solat wusta, dan laksanakanlah solat kerana Allah dengan khusyuk. Jadi apakah yang diberi maklum di sini sebenarnya dalam kerancuan ataupun dalam keadaan galau ketika peristiwa perceraian itu Ustaz ya, dalam keadaan trauma begitu, maka apakah yang perlu diberi perhatian kalaupun berpisah di antara seorang suami dan isteri, tapi jangan pisahkan hubungan dengan pencipta suami dan isteri. Ya, pasal apa? Pasal kalau kau ketika itu rasa lonely Ustaz ya, rasa keseorangan, rasa macam saya tak dapat fikirkan
tetapi jangan sampai jangan sampai hilang punca, dan punca itu ialah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah nyatakan hafizu ala salawat wassalatil wusta. Spesifik lagi Allah menyatakan wassalatil wusta, itu satu maksudnya ialah solat asar Ustaz. Satu. Tapi yang keduanya bila bercakap tentang wassalatil wusta itu ada kaitan dengan wasatiyah, di tengah-tengahnya antara solat dengan solat itu jangan putus hubungan dengan Tuhan. Masya-Allah. Maksudnya bila kita sebelum ni bercakap tentang umat Islam ini adalah umat wasatiyah, pertengahan, maksudnya dia sentiasa tidak putus panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, tidak ekstrim dunia, tidak ekstrim akhirat, lupakan dunia. Maka itu yang dimaklumkan di situ, di mana hubungan dengan Tuhan jangan terputus. Waqumu lillahi qanitin. Kerana bercakap tentang hubungan suami isteri, si suami harapkan si isterinya menjadi orang yang khusyuk, ikut peraturan. Si isteri pun harapkan si suaminya ikut peraturan. Kalau dua-dua ikut peraturan, insya-Allah tak ada masalah. Tetapi mungkin si suami kata si isteri saya ni tak ikut peraturan, tak khusyuk sebagai seorang isteri, ataupun merendah diri, ataupun si isteri cakap si suami, maka bermulalah perpisahan. Syaratnya ketika berlaku peristiwa itu jangan sampai, kalau kita kata si isteri ataupun si suami, masing-masing kena waqumu lillahi qanitin, kena berdiri, kena solat dengan penuh khusyuk pada Allah. Ya Allah, kalau aku cakap pada dia, harapnya akulah qanitin itu, yang khusyuk, yang amat merendah diri. Dan kalau si isteri yang menyatakan suaminya ini jenis yang bongkak dan sebagainya, si isterinya kena kekal dalam qanitin. Jangan sampai dia merasakan saya lebih baik daripada isteri saya, ataupun si isteri rasa lebih baik daripada suami, dan akhirnya bergaduh itu membawa sampai ke mana Ustaz? Ke syurga ke? Kalau bergaduh sampai ke syurga tu okey juga kan. Tapi kalau katakan dia baling pinggan, dia baling emas rantai, saya tak nak balik, tapi rupa-rupanya bergaduh itu takkanlah perangai macam tu boleh sampai ke syurga. Naudzubillah min zalik. Itu sebabnya Allah memberikan 2-3 muka surat ini panduan dalam menguruskan konflik ini. Fa in khiftum farijalan aw rukbana. Allah menyambung, jika kamu takut, solatlah sambil berjalan kaki ataupun berkenderaan. Jadi ini berkaitan dengan jika takut di dalam kehidupan, tapi sebenarnya ada juga kaitan takut di dalam rumah tersebut. Kalau ada sesuatu kezaliman, kadang-kadang ada isu di mana si keluarga lelaki bawa bouncer untuk memukul si isteri dan juga keluarganya, sampai tahap begitu, maka masih lagi perlu jaga hubungan dengan Allah. Dan ayat ini juga dikaitkan dengan takut ketika di medan perang, ketika dalam keadaan naik kenderaan ke ataupun berjalan kaki, masih kena solat. Fa iza amintum fadhkurullaha kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Jika dah aman, kembali balik, mengingat Allah seperti mana yang telah dipelajari. 'Allamakum, yang telah diajarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apa poinnya? Poinnya ketika dalam perang pun ingat Tuhan. Di luar rumah. Kalau perang dalam rumah pun kena ingat Tuhan. Kerana apa? Itulah tempat bergantung. Jangan sampai ada yang pasal stres, trauma sangat. Baru ni saya dapat satu WhatsApp Ustaz, daripada seorang doktor psikiatris. Anak murid dia kelar tangan. Masya-Allah. Kan, dia stres tapi baca Quran. Allahuakbar. Dia baca Quran, dia solat. Jadi kita doakan tuan-tuan agar tuan-tuan yang baca Quran, anak kita yang solat, jangan hilang punca. Jangan hilang punca, pasal bila hilang punca itu, Panadol 30 biji sebagainya itu dia jadi satu ubat. Padahal Panadol ni 2-3 biji jadi ubat. Betul, tapi kalau 30 dia bukan jadi ubat Ustaz. Mudarat. Dan ubat yang Allah beritahu di sini ialah solat. Betul Ustaz. Adalah solat. Maka selepas itu Allah sambung balik. Allah sambung balik wallazina yutawaffawna minkum, dan orang-orang yang akan mati dalam kalangan kamu, ayat 240. Dan meninggalkan isterinya, hendaklah membuat wasiat untuk isterinya nafkah sehingga setahun tanpa mengeluarkannya daripada rumah. Maksudnya ini kalau isteri kematian suami, nafkahnya selama setahun, tapi kalau katakan dia kata dia nak duduk rumah 4 bulan 10 hari, habis berkabung dia nak keluar, tak ada masalah. Allah cakap apa? Iaitu fa in kharajna fala junaha alaikum fima fa'alna. Jika dia nak keluar tak ada masalah, Dan kemudian Allah menyatakan
maka tiada dosa bagimu apa yang mereka lakukan terhadap diri mereka sendiri dalam perkara yang baik. Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Azizun, seperti mana yang kita pernah belajar, ada dua maksudnya. Berkuasa itu kerana ada kuasa, ya, ada power, dan yang keduanya dihormati. Ada orang yang ada kuasa tapi orang benci, itu bukan aziz. Ataupun dia dihormati tapi tak ada kuasa, lembik je kan. Jadi itu pun bukan aziz. Jadi bila Allah menggunakan perkataan aziz, Allah amat tegas mengingatkan kepada si suami yang nak meninggalkan isterinya, dan orang-orang sekitarnya kena faham, jaga kepada balu yang ditinggalkan. Ya, pasal kadang-kadang ada orang yang suami tak ada, maka kita habiskan semua harta si suami, bekas suami itu adalah kezaliman. Dan Allah betul-betul aziz, betul-betul hakim, amat bijaksana menyusun hak seorang balu yang ditinggalkan oleh suaminya. Dan ayat 241 242 sahaja bercerita tentang talak, juga perpisahan yang biasa, bukan kerana kematian. Saya nak minta ustaz baca ayat 241 untuk menjelaskan peranan. Satu ialah suami isteri, tetapi lebih daripada itu adalah peranan masyarakat. Ini penting untuk pemimpin-pemimpin yang ada di kementerian, perlu ambil perhatian ayat 241, ayat 242. Jom kita baca. Dua ayat saya. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walilmutallaqati mata'un bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Kadzalika yubayyinu Allahu lakum ayatihi la'allakum ta'qilun. Sadaqallahul azim. Dan bagi perempuan-perempuan yang diceraikan, hendaklah diberi mut'ah mengikut cara yang patut sebagai satu kewajipan bagi orang-orang yang bertakwa. Ya. Pada ayat 241, perempuan yang diceraikan bukan kerana wafat suaminya, maka perlulah diberikan mata'un, itu maksudnya nafkah yang menyenangkan dia, bil ma'ruf, yang ma'ruf lah, ya, bukannya lebih-lebih sangat, ya, tetapi tidak kurang. Dan ini adalah haqqan 'alal muttaqin, kewajipan ke atas orang-orang yang bertakwa. Ya, jadi kalau katakan tuan-tuan yang mendengar sekarang, saya nak jadi orang bertakwa. Ada yang mendengar, saya ni pemimpin, saya nak jadi pemimpin orang bertakwa. Ya, kalau katakan saya AJK surau ataupun saya adalah sanak saudara orang yang bertakwa, maka orang-orang bertakwa akan jaga hak balu yang ataupun isteri yang telah diceraikan. Ya, pasal apa? Pasal bila ia tidak diuruskan dengan baik, ya, kalau di ayat 242 Allah menyatakan, demikianlah Allah menerangkan kepadamu ayat-ayatnya agar kamu memahami menggunakan akal. Ya, mengapa Allah suruh guna akal? Kerana akal ini peranannya ialah, kalau eagle ustaz, ya, dia menghalang daripada yang apa, serban tadi, kan. Jadi bila kita guna eagle ataupun akal kita menghalang masyarakat daripada terjatuh kepada bahaya. Salah satu bahayanya apa? Bahayanya ialah bila isteri yang tidak diberikan nafkah cukup, khuatir satu dia pergi cari sumber haram. Ataupun dia pergi cari lelaki lain, ya, pasal dah lama ini dia dah makan makanan A contohnya, ya, dia dah tak ada. Anak kata mak nak makan contohnya, kan. Jadi pasal tak ada, dia jumpa ada seorang jejaka tampan, kan. Dia rasa macam dia tu bagus tu, kan. Kalau ikut cara yang halal, okey, tetapi kalau dia mengganggu kepada rumah orang lain, ya, maka itu peranan bagi orang-orang bertakwa, bukan sekadar dalam rumah itu, dalam komuniti, di peringkat negeri, negara, perlu memperjuangkan bagi individu isteri yang diceraikan ini. Ya, jadi ini Allah kata kadzalika yubayyinullahu lakum ayatihi, ini adalah ayat-ayat kebesaran Allah, menunjukkan betapa Allah amat memperjuangkan. Dan bila cakap tentang isteri ini ustaz, ya, kita mungkin rasa macam ini isteri orang lain, tapi itu mungkin adalah ibu kita, mungkin juga anak perempuan kita, mungkin orang-orang yang dekat dengan kita.
rupanya Allah amat memperjuangkan mereka. Kalau kita orang bertakwa, kita ingin bersama dengan apa yang Allah cerahkan dalam ayat 241 242. Jadi kita nak membawa kepada perkataan kita pada hari ini, dalam halaman 39 ini, mari sama-sama kita saksikan, iaitu hafizha. Seawal perkataan pertama ayat 238 tadi, maksudnya apa? Menjaga dengan penuh sensitif. Itu sebabnya orang yang hafiz, dia kalau hafaz Quran ini sensitif Ustaz ya. Dia satu baris panjang pendek pun dia amat sensitif. Betul, ya, kalau orang tak jaga, kalau baca Quran tak jaga, dia mungkin hentam saja kan, asal bunyi, asal bunyi ya. Tetapi bagi orang yang hafiz, dia menjaga betul-betul sebelum solat, saya dah dekat asar dah. Kan, bila dah asar, dia jaga betul-betul dan jaga amalan selepas asar 44 kali. Hafizah ini berulang di dalam Al-Quran. Jadi ini pula perkataan pada hari ini yang menjadi pasak kepada konflik dalam rumah tangga. Dan kalau tidak mahu banyak berkonflik, apakah ubatnya juga? Hafizu ala salawat, ya, jaga solat ini betul-betul. Dan bila nak jaga ini, suami kena ingatkan si isteri, isteri ingatkan suami, ayah ingatkan anak. Kadang-kadang tak menarik juga Ustaz ya, pagi-pagi nak kejut anak, anak comel-comel suruh bangun kan dengan alah abah cuti abah kan. Tetapi Ustaz, kerana Allah menyatakan walau perang pun perlu solat, ini kan pula tidur dalam aircon. Ini kan tidur dalam aircon ya. Jadi kena jaga kalau nak keluarga bahagia sampai ke syurga insya-Allah. Jadi kita berehat sebentar, kita ingin mengikuti apakah sambungan tentang kalau katakan kita jaga hak dalam keluarga ketika konflik ini betul-betul. Kita bertemu kembali dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. Mana milik kita, tidak ada milik kita, semua yang ada Allah yang punya, tidak ada kita punya. Kita hanya mengusahakan saja apa yang kita dapat, Allah sudah sediakannya. Safa sambung. Masya-Allah, dapatkan dapatkan yang original. Subhanallah. Tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semua, lirik nasyid yang saya nyanyikan tadi Ustaz, mana milik kita daripada kumpulan Rabbani itu Ustaz, sangat-sangat memberi pengajaran kepada kita. Boleh juga untuk kita hayati baik-baik kalamnya Ustaz. Yang ada kaitan dengan ayat akhir pada halaman 39. Pasti ada kaitan dengan ayat yang kita nak bincangkan. Ada kaitan dengan ini Ustaz. Oh subhanallah. Bukan milik kita. Bukan milik kita Ustaz. Jadi sebelum kita terus, mari. Okey, tuan-tuan dan puan-puan, sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, boleh juga untuk sama-sama ikuti ulangan rancangan kita ini ataupun pengajian kita, tajwid, tadabbur dan sebagainya. Mungkin ada yang tak faham, ada yang nak cari balik kalimah episod yang ke ataupun muka surat yang ke-25, apa perkataan yang kita belajar, bolehlah untuk ulang kajinya di platform rasmi kita. Kita ada Facebook kita, Sahabah Al-Quran My #Quran Time, kita ada My #Quran Time, dan kita juga ada YouTube kita My #Quran Time Official, dan juga jom follow kita semua dalam Instagram kami My Quran Time Official. Jadi bolehlah apa juga persoalan ataupun nasihat dan sebagainya, boleh dekat situ berkenaan dengan topik ataupun pengajian tajwid yang kita nak kongsikan dengan sahabat-sahabat Al-Quran semuanya. Kali ini sebelum ini kita telah berkongsi tentang a'udzubillah ataupun ta'awuz, a'udzubillahi minasyaitanirrajim ketika baca Quran. Hari ini kita nak kongsi
pula tentang basmalah. Kalimah basmalah ataupun bismillahirrahmanirrahim, iaitulah basmalah adalah ringkasan bagi bismillahirrahmanirrahim. Hukum membaca basmalah dalam Al-Quran, pertama dituntut ataupun sunat dibaca di awal surah. Sunat dibaca di awal surah. Setiap kali kita baca permulaan surah, sunat baca dengan bismillahirrahmanirrahim. Tetapi dalam surah Al-Fatihah, dia merupakan ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim kena baca sebab dia ayat yang pertama. Surah-surah yang lain boleh baca, disunatkan membaca Al-Fatihah, disunatkan membaca Bismillahirrahmanirrahim, kecuali surah At-Taubah, Surah ke-9. surah yang ke-9 kita akan sampai insya-Allah. InsyaAllah. Surah At-Taubah tak boleh baca bismillah, sebab surah At-Taubah diturunkan ketika berlakunya perperangan. Agak maksud bismillahirrahmanirrahim tu sifat Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang kan. Dan juga yang kedua iaitulah harus dibaca di pertengahan surah. Contohnya kita baca Al-Quran, tiba kita berhenti seketika, kita nak menyambung bacaan kita, harus kita mulakan dengan bismillahirrahmanirrahim. Ingin saya kongsikan dalam Al-Quran terdapat 3 kalimah bismillahirrahmanirrahim ni. Antaranya yang pertama dalam surah Al-Fatihah itu sendiri, bismillahirrahmanirrahim ayat pertama. Yang kedua terdapat pada surah Hud, wa qala rukabu fiha bismillahi majriha mursaha. Yang kedua, dan yang ketiga dalam surah An-Naml, apa itu ayat dia, innahu min Sulaiman wa innahu bismillahirrahmanirrahim. Penuh bismillahirrahmanirrahim 2 tempat, surah Al-Fatihah dan juga surah An-Naml. Itu perkongsian kita pada hari ini insya-Allah, wallahu a'lam. Masya-Allah, ya, itu adalah bismillahirrahmanirrahim. Ya, hukum membacanya, ya, bagaimana adab kita berinteraksi dengan setiap surah Ustaz, kecuali surah At-Taubah sahaja kita tak baca bismillah, ya. Maksudnya kita baca permulaan surah. Kalau permulaan surah, auzubillahi minasyaitonir rajim terus baru. Baik. Jadi kita teruskan pelajaran kita, pengajian kita pada halaman 39. Kita melihat kepada ayat 243 hingga ayat 245. Jom Ustaz. Baik, terima kasih kepada Ustaz Tuan Fazrul. Ayat yang kita nak bacakan sekarang ini tuan-tuan dan puan-puan, sambungan ayat yang kita baca tadi, iaitu ayat 234, 243, 244 dan juga 245, 3 ayat. Dan saya nak menarik perhatian sahabat-sahabat Al-Quran semuanya, iaitulah pada ayat yang terakhir pada ayat 245, pada kalimah wa yabsutu. Kadang-kadang ada yang keliru nak baca sad ke nak baca sin. Jadi kaedah dia pada kalimah ini, sekiranya huruf sin sekarang ini, huruf sin terletak di atas sin kecil itu terletak di atas huruf sad, maka aula baca dengan sin, wa yaqbidu wa yabsutu, wa yabsutu, baca dengan sin. Adapun ada di tempat yang lain, di kalimah yang lain, di ayat yang lain, sin itu terletak di bawah huruf sad, maka kita baca dengan huruf sad kan. Nanti kita akan jumpa kalimah itu, maka yang untuk hari ini kita akan baca dengan sin wa yabsutu. Jom kita baca auzubillahi minasyaitonirrajim. Alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun hadaral maut فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم إن الله لذو فضل على الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون وقاتلوا في سبيل الله واعلموا أن الله سميع عليم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون
Sadaqallahul Azim. Surah Al-Azim ayat 243 hingga ayat 245 menyambung, ya. Kalau ayat 242 itu adalah ayat akhir berkaitan dengan pengurusan konflik dalam sebuah keluarga, ya. Panjang dalam beberapa muka surat itu, berakhir pada ayat 242. Kali ini Allah membawa kepada perjuangan luar rumah balik, Ustaz. Ya, tadi dalam rumah ada konflik, luar rumah nama konfliknya adalah perang. Ya, 243 ini, alam tara ilal ladzina kharaju min diyarihim. Apakah kamu tidak melihat, tidakkah kamu perhatikan? Jadi Nabi memang tak perhatikan, ya. Jadi ini Allah bawakan berita tentang satu kumpulan Bani Israel yang keluar daripada rumah ataupun negeri mereka, wahum uluf. Uluf ini maksudnya beberapa ribu, ya, beberapa ribu. Kalau ikutkan kepada pendapat daripada saya rujuk kepada Ibnu Abbas, ya, mereka berjumlah 4,000 orang. Mereka pergi untuk menghindarkan diri daripada wabak taun. Ini cerita kalau zaman ini COVID-19, waktu itu wabaknya namanya taun, ya, wabak taun. Jadi apa yang berlaku pada mereka, mereka ni keluar pasal mereka takut matilah, takut mati, tapi rupanya mati juga. Ya, Allah cakap faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Ada dua pendapat, ada yang kata bahawa lepas dia mati tu hidup balik. Pasal ini boleh berlaku je, kan. Ada beberapa kisah pada zaman Bani Israel itu mati hidup balik. Ya, macam kisah inilah yang meninggal letak darah ataupun daripada Baqarah itu, lembu betina, dan kemudian bangun beritahu siapa bunuh, betul patah balik, kan. Jadi Allah boleh bina ataupun wujudkan perkara itu. Jadi dalam kisah ini apa yang berlaku itu satu pendapat. Satu lagi pendapat, ada yang kata bahawa mereka yang keluar daripada kawasannya ini, ya, mereka keluar ke Babylon, ya. Pasal mereka ni tidak mahu berjuang. Daripada Palestin dia keluar ke Babylon, dia takut berjuang. Jadi Allah kata bahawa ini hati mereka mati, thumma ahyahum, kemudian dibina satu generasi yang hidup hatinya yang ingin berjuang. Ya, ada dua pendapat kat situlah. Tetapi yang penting kita nampak bahawa Allah berkuasa menghidupkan. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakinna aktharan nasi la yashkurun. Ya, Allah boleh beri kurniaan kepada manusia, tetapi banyak manusia yang tidak bersyukur. Dan tanda bersyukur itu ialah dia berjuang untuk kebenaran. Seperti mana Allah nyatakan pada ayat 244, waqatilu fi sabilillah wa'lamu annallaha sami'un alim. Ya, berjuanglah, berperanglah fi sabilillah pada jalan kebaikan. Jalan kebaikan. Dan dalam surah Al-Baqarah ini, tuan-tuan, dimaklumkan ada syarat, ya. Perang dalam umat Islam ini, satu, kalau diserang, ataupun kalau kita nak buat kebaikan, kebaikan kita itu dihalang. Ya, istilahnya fitnah. Ya, maka pada waktu itu kalau halang juga, maka kita boleh berperang. Ya, pasal apa? Pasal kita nak kebaikan itu menyeluruh ke seluruh dunia. Kita tidak mahu kat sana jahat, zalim apa sebagainya, kita kata tak apalah, kita terima je lah, kan. Pasal kita ni umat Islam kena lemah lembut, bukan. Kalau perkara itu merosakkan anak kita, keluarga, dunia ini, kita kena berjuang sebenar-benarnya. Itu yang Allah nyatakan di sini, wa'lamu annallaha sami'un alim. Allah ini Maha mendengar semua ucapan dan Maha mengetahui semua perbuatan perjuangan ini. Pasal bila bercakap tentang berjuang ni, Ustaz, ya, biasanya orang banyak komplain sikit, kan. Okey, nak contoh dalam rumah pun, kalau kita nak kejutkan anak, satu perjuangan tu, kan, perjuangan yang kecil, ya, itu pun kadang-kadang dalam hati kita, halah, kalau boleh bangun sendiri je lah, contohnya, kan. Allah dengar dan Allah tahu kita mengejutkan itu, ya. Kalau ibu ayah mencari nafkah, ibu-ibu yang ada di rumah masak, itu satu perjuangan, ya. Allah nampak, Allah tahu sebenarnya kita buat walaupun suami tak tahu kita masak, ya, kena potong sampai menangis-nangis, ya, pasal bawang, Ustaz, ya. Bukan kerana membawang. Allah tahu dan Allah akan balas perkara tersebut. Allah akan balas, ya. Dan inilah yang diberikan motivasi oleh Allah pada ayat yang terakhir daripada halaman 39 ini, kepada Bani Israel, dan juga motivasi untuk kita. Ya, bila Allah dah bagi macam-macam apa yang perlu dibuat. Itu sebabnya mari kita sama-sama mengulang balik ayat 245 bersama Ustaz Ahmad Tarmizi. Di sini Allah gunakan perkataan yuqridullah qardan hasana, ya, meminjamkan
kepada Allah dengan pinjaman yang baik. Apa maksud kalau katakan ada RM10 ya, bagi pinjaman RM10 ke ataupun RM1 ke, tapi apa maksud pinjaman Allah ini? Ustaz baca ya, kita sama-sama baca tuan-tuan di rumah dan kemudian kita bincangkan sikit. Sebenarnya ayat ini perli ke ataupun motivasi kepada kita? Masya-Allah. Menarik ya tuan-tuan dan puan-puan, perli ke motivasi ya. Kita baca dulu. Kita baca dulu, jom. Ayat yang ke-245. Saya nak cuba bacaan menjawab sah. Ya, baik Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Man dzalladzi yuqridu Allaha qardan hasana فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون صدق الله العظيم. Surah Al-Allahul Azim pada ayat 245. Terima kasih Ustaz. Bacakan ayat ini. Ayat ini amat-amat penting bila Allah menyatakan barang siapa ya, siapakah yang sanggup meminjamkan Allah dengan pinjaman yang baik. Ya. Maka Allah melipat gandakan ganti kepadanya dengan banyak. Allah menahan dan melapangkan rezeki dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Baik. Apabila kita bincang pada ayat 243 tadi, Allah bercerita tentang ada satu kaum mereka ni nak lari daripada kematian. Ya, Allah matikan mereka, kemudian Allah hidupkan balik. Ya, maksudnya apa? Maksudnya ialah lari macam mana daripada kematian pun mati tetap mati. Ya, yang penting ialah apa? Perlu bersyukur kepada apa yang Allah berikan, dan waqatilu fi sabilillah, Allah menyeru untuk berjuang, berperang di jalan Allah, kerana Allah tahu ya perjuangan itu balasan yang baik untuk orang-orang yang ikhlas kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi untuk memberi semangat kepada Bani Israel dan juga kepada kita yang membaca pada kali ini, man dzalladzi, barang siapakah yang ingin meminjamkan, menginfakkan hartanya di jalan Allah dengan qardan hasanah. Ya, bila ayat ini keluar Ustaz ya, maksudnya apa? Dia lebih kurang macam ayah lah ya. Ayah katakan dia bagi RM11. Contohnya Ustaz ya, ayah bagi RM11 pada anak dia, duit raya lah contohnya, duit raya kan. Kemudian katakan nak beli sesuatu. Nak beli sesuatu, katakan anak tu dia nak beli apa? Nak beli makanan lah. Ya, nak beli makanan. Dan pada waktu itu tuan-tuan yang dirahmati Allah sekalian, ayah mungkin tak bawa wallet. Tak bawa wallet. Jadi pada waktu itu, ni duit ayah ni kan, dia dah bagi pada si anak ya. Kemudian si ayah kata, abang, abah nak pinjam kejap duit RM10 boleh? Kan. Abah nak pinjam. Padahal ini memang duit abah ni pun kan, tapi dia bagi pada si anak nak pinjam kan, ataupun duitnya tambah lagi 1 keping. Ada RM61 kan ya. Abah nak pinjam, dia kalau bagi pinjam RM1 ni mudah sikit. Laju sikit kan, tapi boleh tak abah pinjam yang hijau. Kan, pinjam yang hijau. Jadi bagi seorang anak, biasanya Ustaz lah, pengalaman Ustaz lah kan dengan anak. Pasal kita amat menarik psikologi anak ini. Pasal psikologi anak lebih kurang macam bapa anak juga kadang-kadang. Ya, okey. Jadi waktu itu rasanya kalau ayah nak pinjam, mana yang paling mudah Ustaz? Warna biru ke, warna merah ke, warna hijau? Warna biru Ustaz. Biru anak tu bagi. Selalu tak payah pulang balik tak payah pulang balik abah. Kan. Tapi kalau anak yang memang tamak sikit tu, abah ingat abah ya. RM1. Abah pinjam RM1 ya. Dan dia boleh minta sampai raya tahun depan. Ya, baik. Tetapi kalau ayah ni kata, boleh tak abah nak pinjam kejap, pinjam RM50 yang hijau tu. Dia lama sikit dia. Lama sikit. Ya. Dan bila anak itu dia dah rasa bahawa ini saya punya kan, maka pada waktu itu abah janganlah abah ambil kan. Okey. Padahal abah cakap pinjam abah bagi balik. Betul.
Ataupun abah pinjam, abah pulangkan balik Lebih. tapi abah janji bagi bukan sekadar RM50 kan. Abah pinjam, okey abah pulang balik yang ni, abah bagi hadiah. Bukan riba bukan riba. Maksudnya abah bagi tambah lagi RM50. Ini dapat 2 keping. 2 keping. Ya. Ini adalah contoh dengan si anak ya, di mana sebenarnya bila ayah dah terpaksa pinjam daripada anak ya, padahal ini memang ayahnya punya sebenarnya. Maksudnya apa? Maksudnya ialah anak ini memang kalau nak minta boleh tak Adam ataupun Ibrahim ke, okey bagi abah RM50 kita makan bersama. Pasal tak nak abah, ini duit Adam. Contohnya kan. Maka pada waktu itu sampai terpaksa ayah kata abah pinjam. Ya. Dan tuan-tuan dan puan-puan Allah sekalian, bila melihat kepada ayat ini, walillahi masalul a'la, contoh ini lebih tinggilah ya berbanding dengan Allah SWT. Bila Allah menggunakan perkataan man dzalladzi yuqridullaha qardan hasana, siapa yang sanggup pinjamkan duitnya, siapa yang sanggup pinjamkan telefonnya, siapa sanggup pinjamkan masanya untuk qardan hasana, untuk berjuang di jalan Allah, itu menunjukkan apa Ustaz? Masya-Allah. Hebat Ustaz. Allah tahu bahawa kamu ni memang kedekut. Kan? Sampai kena cakap macam tu. Sampai kena cakap begitu, meminjam. Ya, tolong pinjamkan sikit boleh tak? 1 jam setiap hari, boleh tak? Kepada Allah untuk buat satu aktiviti membaca Al-Quran. Boleh tak? 1 jam je. 1 jam. Sebenarnya 24 jam ini adalah milik Allah, tapi bila Allah guna perkataan yuqridullaha qardan hasana, ia seperti mak telefon Fazrul, dia tak jaga Fazrul lah, dia bagi Fahmi kan, dia pasal nama kedua saya. Fazrul ya. Fahmi. Okay. Mami, boleh tak mak nak pinjam duit? Allah Akbar. Kalau katakan mak saya telefon begitu Ustaz ya, mak daripada Terengganu telefon Ustaz cakap begitu. Itu memang anak yang ya. Dan inilah perkataan yang Allah bawakan kepada kita. Allah cakap bukan sekadar Allah pinjam bagi balik RM50, tetapi Allah kata fayudha'ifahu lahu ad'afan katsira. Tolong pinjamkan kepada Allah 1 jam saja sehari. Please. Kan. Dan Allah akan ganjarkan balik dengan pelbagai ganjaran seperti mana Ustaz maklumkan ya, Ustaz Tarmizi kata bahawa akan dapat syurga sebagainya kerana memberi masa untuk Al-Quran. Wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Allah boleh sempitkan, Allah boleh lapangkan rezeki kita ya. Apabila kita pinjamkan pada Allah, sebenarnya Allah dah janjikan Allah akan lapangkan. Ya, Allah lapangkan. Apatah lagi kalau kita bincang tentang kita ada akaun di dunia Ustaz ya, tetapi kita satu lagi akaun namanya akaun akhirat. Apa sahaja yang kita pinjamkan pada Allah, tuan-tuan letakkan 1 jam untuk Allah. Tuan-tuan letakkan RM50 untuk berwakaf, untuk membantu orang miskin. Sebenarnya itu bukannya duit hilang. Betul. Kan? Tetapi sebenarnya daripada akaun dunia pindah kepada akaun akhirat dia. Allahu Akbar. Ya, bukan hilang pun, bukan hilang. Malah Allah gandakan lagi. Ini adalah peringatan kepada Bani Israel yang amat kedekut ya. Kalau anak tu anak yang memang tak boleh diharap ya, sampai mak kena call. Ini bukan mak call, tetapi Allah memanggil kepada Bani Israel, dan harapnya kita bukanlah Bani Israel ya yang kena dirayu-rayu untuk berkorban meminjamkan untuk Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di hujung itu Allah menyatakan wa ilaihi turja'un. Kepadanya lah kamu akan dikembalikan. Nanti yang RM50 itu bila kita tengok di akhirat nanti, akaun saya dah banyak. Kan? Kalau orang kerja dia simpan masuk ke dalam EPF, KWSP, dia tengok wah ada 100,000 pun dah happy, dah gembira. Apatah lagi kalau RM50 ini kita tengok wah dah jadi 5 juta. Disebabkan apa? Kita memberi pinjaman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, inilah pelajaran daripada ayat 245 yang menjadi asas kepada kehidupan kita. Mari sama-sama kita perhatikan sinopsis ataupun resolusi akhir kita agar halaman ini kita tidak lupa. Jom kita perhatikan. Daripada ayat 238, apakah resolusi yang boleh kita ambil? Jangan putuskan hubungan dengan Allah apabila berlaku konflik sesama manusia dalam sebuah rumah tangga. Dan kalau kita tidak mahu kita ini hilang punca, namanya ialah solat sebagai jalan untuk membina hubungan dengan Allah pada setiap masa. Yang pertama. Yang kedua, sedar bahawa solat amat penting.
walaupun dalam keadaan darurat, ya, dalam keadaan kita mungkin jam di jalan raya, ya, sesak jalan raya, dalam keadaan takut, dalam keadaan darurat, solat jangan dilupa. Dan yang ketiganya, sentiasa bersedia meminjamkan harta untuk Allah. Jangan sampai kita dirayu-rayu banyak kali oleh Allah dengan dihantar orang-orang yang memerlukan, lantaran harta ini bukan milik kita, ustaznya, dia milik Allah. Bila Allah kata tolong pinjamkan, sebenarnya itu peringatan, jangan gelojoh, jangan tamak, jangan rasa bahawa semua ini adalah milik kita. Ustaz, jom kita berdoa agar Allah bukakan rezeki kita, dan bila banyak lagi rezeki, kita sedar itu ujian, itu bukan milik kita. Silakan Ustaz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil amin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami zuriat keturunan kami orang-orang yang mendirikan salat, orang-orang yang menjaga salat, orang-orang yang tidak melengahkan salat, orang-orang yang tidak meninggalkan salat. Ya Allah, ya Tuhan kami, kurniakan rezeki buat kami yang melimpah ruah, ya Allah. Lantaran itu, jadilah kami hamba-hamba-Mu yang banyak infaknya pada jalan-Mu, ya Allah. Jangan Kau jadikan dalam hati kami perasaan kedekut, ya Allah, perasaan terlalu cintakan dunia, ya Allah. Akan tetapi, ya Allah, jadikan kami ini hamba-hamba-Mu yang senantiasa menghitung akan saham-saham akhiratnya, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikan kami hamba-hamba-Mu yang senantiasa kuat azamnya untuk menjadikan dirinya bersahabat dengan Al-Quran, membacanya, memahaminya, menghayatinya, mengamalkannya, ya Allah. Lantaran banyaknya pinjaman-Mu kepada kami, mata kami, lidah kami, telinga kami, seluruh anggota tubuh badan kami, tidak ada milik kami, semuanya milik-Mu, ya Allah. Dan semua ini akan kembali kepadamu, ya Allah. Perkenankan doa kami, perkenankan doa kami, ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallah minna wa minkum, taqabbal ya karim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tarmizi membacakan doa sebentar tadi agar kita menjadi ahli keluarga yang sentiasa mendirikan salat, yang sentiasa tidak kedekut ustaznya, sentiasa meminjamkan harta yang hakikatnya adalah milik Allah, dan Allah akan bagi balik, Allah bagi berlipat kali ganda. Bagi tuan-tuan yang ada kelapangan pada hari ini, mari kita amalkan ayat 245 ini dalam platform, salah satunya Wakaf untuk Ummah, di mana hari ini kalau boleh kita pinjamkan, ya Ustaz, ya, pinjamkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar wang yang tuan-tuan sumbangkan itu boleh digunakan untuk membuat kebaikan, dan moga-moga Allah ganjarkan lagi kebaikan hari ini. Hari ini dengar ayat ini, terus ambil tindakan, terus masukkan ke dalam akaun yang ada, ataupun kalau ada ruang-ruang lain, terus jangan bertangguh, kerana kita tidak pasti bilakah wa ilaihi turja'un. Mungkin hari ini, mungkin hari esok, tapi yang pastinya kita sudah dipanggil oleh Allah, tolong pinjamkan. Dan insya-Allah moga-moga ini memberi pencerahan. Kita berulang kembali pada jam 5 petang ini Ustaz, ya. 10 malam. Jam 10 malam dan juga 6 pagi. Ya, kita doakan pada tuan-tuan terus dapat istiqamah, ya, mengikuti My Quran Time. Amin. Program ini dibawakan khas oleh Mofas. Moga-moga tuan-tuan terus istiqamah dan terus bersama My Quran Time, baca, faham, amal, insya-Allah.